Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. So malam ni anda bersama saya Dr. Azam Adam di base sebenarnya. Kan? So malam berikutnya saya ada di tempat lain. So malam ni alhamdulillah saya ada kembali di rumah. Malam ni kita nak cerita tentang satu kaedah senaman yang terbaik, yang terkini, yang terbaik untuk pesakit-pesakit kencing manis. Ya. So sebelum saya mula kepada topik, saya nak ucapkan Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera kepada semua viewers yang sudi hadir malam ni. Seperti biasa, kita bersiaran di dua platform, di platform Instagram dan juga Facebook, ya. So seperti biasanya juga, saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan dapat manfaat. Okey, sedikit sebanyak untuk sesi malam ni. Khususnya kalau anda seorang pesakit kencing manis, insya-Allah. Okey, so saya tak dapat nak menyapa semua. Saya harap suara saya jelas dan clear. Malam ni kita nak bincang tentang kaedah terkini dan terbaik untuk pesakit kencing manis, dari sudut exercise atau physical activity. Right? So sebenarnya ada banyak kajian dibuat berkenaan dengan cara untuk mengawal kencing manis secara alami. Secara alami maksudnya tanpa intervention obat-obatan lah. Okay? Sebenarnya ada banyak cara. Paling mudah, paling umum adalah nombor satu, cara kita nak mengawal kencing manis adalah dengan pergerakan physical activity kita. Right? Itu semua dah sedia maklum lah. Tetapi terkini ada satu kajian yang dibuat oleh satu universiti, nama dia University of Houston, yang ada di Amerika, di US. Para pengkaji di universiti di sana membuat kajian tentang satu gerakan exercise ini, yang menarik perhatian ramai doktor-doktor di dunia, satu dunia. Kajian ini dibuat pada tahun lepas, baru saja pada bulan September 2022, dan diterbitkan di jurnal iScience jurnal. Okey, University of Houston. Now, so kajian yang dilakukan oleh pengkaji di University Houston ni adalah berkenaan dengan exercise yang dinamakan Soleus Push-Up, SPU. Okey, Soleus ni apa dia? Soleus Push-Up ni, sebelum kita ke Soleus Push-Up ni, kita nak kena tahu dulu begini. Konsep, kalau kita kaji balik, kalau kita kaji dan kita telusuri antara root cause, antara penyebab kepada banyak penyakit-penyakit metabolik. Bila kita cakap metabolik ni, penyakit kencing manis, darah tinggi, kolesterol, dan lain-lain lagi, semuanya pasti ada kaitan dengan apa? Dengan gaya hidup yang tidak aktif, atau kita panggil sebagai sedentary lifestyle, ya, kurang aktiviti fizikal. Kan? So, common diseases, penyakit-penyakit umum seperti kencing manis, darah tinggi, kolesterol, sakit jantung, stroke, semuanya pasti ada kaitan dengan kurangnya seseorang itu, pergerakan fizikal seseorang itu. Okay? Now, dan sebenarnya sedentary lifestyle ni, gaya hidup yang kurang aktif ni, termasuk salah satu faktor risiko pun sebenarnya. Okay? Dan kalau kita kaji balik gaya hidup kita, kan, rata-rata kalau yang masih bekerja lah, yang masih aktif bekerja ni, hampir 80% hidup harian kita ni dalam keadaan mana? Duduk. Ini kalau yang kerja di office lah. Kerja di office, maksudnya menghadap laptop ke, menghadap skrin komputer, jaga kaunter ke, mesti kita banyak duduk, kan? Lain lah kalau mereka yang kerja di lapangan, on-site, berbeza. Tapi kalau mereka yang kerja di office, memang banyak majority waktu mereka akan dihabiskan di atas kerusi, di depan meja. Okay, work desk. So, duduk ni pun menjadi satu masalah. Satu masalah termasuk dalam menyebab kategori inactivity, kurangnya physical activity. Berita baiknya, ada good news ya. Good newsnya adalah pengkaji di University Houston ni, dia mengkaji tentang apakah cara dan kaedah gerakan fizikal yang praktikal, yang mudah untuk diajar, untuk diamalkan oleh mereka-mereka yang sibuk seperti kita ni, kan, seperti orang-orang moden kita ni. Dan disitulah timbul satu pengkaji ni buat kajian tentang satu gerakan yang nama dia
soleus push up. Now, soleus ni apa dia? Now, soleus ni adalah satu otot. Otot yang terletak di betis kita, di bahagian belakang betis kita. So, di bahagian belakang betis kita ada dua otot yang umum. Otot besar atau large muscle, nama dia gastrocnemius. Itu tak payah pergilah, gastrocnemius. Tapi di belakangnya ada otot yang sedikit kecil, namanya otot soleus. Now, otot soleus ni lah yang istimewa sebenarnya, yang banyak pengkaji dibuat. Apa beza? Okey, kedua otot ni terletak di bahagian betis kiri dan kanan kaki kita. Now, untuk otot soleus perbezaan dengan otot gastrocnemius ni adalah jenis muscle-nya, fiber muscle-nya. Serat-serat ototnya berbeza, iaitu serat fast twitch muscle fiber, fast twitch itu nama dia lah. Kalau otot yang besar tadi tu, yang lagi satunya gastrocnemius ni slow twitch. So berbeza muscle fiber, serat fiber Dan keistimewaan daripada otot soleus ni yang banyak pengkaji buat ni adalah, nombor satu apa dia? Ianya menggunakan minimal glycogen. Jadi glycogen ni apa? Glycogen ni adalah simpanan gula yang terletak di dalam otot kita. Itu serang kita lah. Kalau kita contoh, kita buat satu pergerakan fizikal yang memerlukan endurance lah kan, ketahanan, seperti lari maraton ke, berjogging, naik basikal kan, itu badan kita akan menggunakan glycogen, simpanan gula dalam otot. Tapi kalau kita buat aktiviti yang contoh sprint, lari pecut 100 meter kan, kita buat HIIT, High Interval Intensive Training, HIIT kan, maksudnya kita menggunakan energi yang diperlukan dalam jangka masa pendek, maka badan kita akan menggunakan akan menggunakan glukos direct daripada darah kita So tu bezanya, glycogen ni simpanan gula dalam otot. Okey, so otot soleus ni menggunakan, istimewaannya adalah ia menggunakan campuran antara glycogen, gula simpanan, dan juga gula dalam darah beserta lemak dalam darah, fat, lipid So ianya berbeza dengan otot-otot yang lain kerana keistimewaannya tersebut. Otot lain ada juga guna, tetapi soleus ni agak istimewa. Okey, jadi satu, ianya menggunakan minimum glycogen, minimum gula simpanan. Nombor dua, okey, otot soleus ni, alright, ia sangat tinggi dengan dia dapat dia sangat kuat. Dia dari sudut resistance terhadap fatigue, terhadap otot yang lemah, rendah. Jadi ia boleh bertahan lama. Ia mampu untuk bertahan lama dalam fizikal yang endurance-nya tinggi, yang berlangsung jangka masa panjang. Okey. So, otot soleus ini memang banyak, dua keistimewaan ni lah pengkaji buat kajian, dan hasil daripada kajian ni apa? Okey. Sebelum kita pergi hasil, apakah fungsi soleus muscle ni? Saya lupa pula. Soleus muscle ni kita gunakan otot-otot soleus ni. Satu, waktu kita berdiri kita menggunakan otot soleus. Waktu kita berjalan pun kita menggunakan otot soleus. Waktu kita berlari pun menggunakan otot soleus. Siapa masih ingat masa kita di zaman sekolah dulu, sewaktu perhimpunan pagi tu kan, semua kena berdiri. Kadang-kadang kalau hari Isnin kan, guru besar bagi ceramah panjang sikit kan, berdiri panjang. Okey, bila kita berdiri dengan lama tu, salah satu punca utama kita dapat kemampuan nak berdiri tahan lama tu adalah disebabkan oleh soleus muscle ini, otot soleus ini. Yang ramai tak sedar. Dan ini buat mereka yang mungkin main drum So drummer kan dia ada pijak bass tu kan, pijak kat bawah tu. Jadi biasanya drummer akan banyak pakai bass drum bawah tu. Biasanya drummer punya otot soleus sangat kuat sebab dia selalu practice main band atau main drum. Okay, so itu adalah soleus muscle. Now, yang menariknya apa? Menariknya adalah badan kita ada lebih kurang total 600 muscle, 600 otot. Dan 600 otot ni bukan banyak jenis otot. Otot bicep, otot tricep, trapezius lah, soleus lah, lepas tu gastrocnemius, banyak 600 jenis.
Tetapi 600 otot ini hanya hanya menyumbang 15% sahaja kepada metabolisme lemak dan gula badan kita. Kita panggil oxidative metabolism. Maksudnya adalah satu proses di mana oksigen digunakan untuk membakar lemak dan membakar gula. Itu namanya. So 600 dalam banyak-banyak 600 masa ni hanya menyumbang 15% saja. Okey. Kalau ikut kajian, Soleus masa ni hanya 1% saja berbanding dengan 600 masa tu. Tetapi dia punya impact kepada oxidative metabolisme badan kita nak bakar lemak dan bakar gula tu double, bahkan triple. Okey, 2 kali ganda, bahkan 3 kali ganda berbanding otot-otot yang lain. Jadi sebenarnya sangat istimewa lah otot Soleus ni. Okey. Alright. So itu basic otot Soleus. Okey. Now, kalau ikut kajian saya nak kongsi dengan anda semua, okey. Bila seseorang itu melakukan senaman Soleus push up, macam mana cara senaman tu? Kejap saya ambil contoh lah ya. Okey, kita bagi contoh sikit ni. Okey, ni contoh Macam mana saya nak buat ni Okey, macam nilah Okey, contoh. Ini anda kena bayangkan ini adalah kaki anda sewaktu kita duduk Sewaktu duduk lah Okey, bayangkan sewaktu duduk. Ini bukan nak jual kasut Bukan nak kasut So bayangkan anda duduk relax macam ni kan. Tengah duduk relax So kedua kaki ni jejak pada lantai. Okey, ni kaki kanan jejak lantai, ni kaki kiri jejak lantai Okey, so bayangkan ni jejak lantai. Okey, saya nak buat demo ni susah pula sebab live kan. So bayangkan ni kaki kiri, ni kaki kanan, kaki kiri duduk jejak lantai sambil kita duduk. Macam kita duduk ni. Okey. So cara nak buat Soleus push up ni simple je. Caranya adalah anda buat seperti anda jengkit kaki anda macam tu. Jengkit. Tapi jengkit tu anda sebenarnya dia ada banyak variation. Anda boleh jengkitkan kaki serentak 2 kali ke kan? 2 kali jengkit. Okey, dalam hitungan 1 2 turun balik. 1 2 turun balik. 1 2 turun balik. Atau anda nak buat selang-seli. Kaki kanan turun, kiri turun, kanan turun, kiri turun. Macam jengkit, macam kita berjengkit tu kan? Jengkit. Itulah dia Soleus push up. Soleus push up kan? Tapi kunci nak buat Soleus push up ni anda kena pastikan bahawa okey, anda punya bahagian depan kaki ni kan kena sentiasa ada di ada sensor di tapak. Maksudnya tidak diangkat. Yang terangkat hanya anda punya heel saja. Heel raising. Anda punya toe stand down the ground. Toe. Apa nama tu? Okey, so tumit ni anda jingkitkan ke atas. Macam tu. 1 2. 1 2. 1 2. Contoh So ini adalah Soleus push up. Okey. Alright. So itu basic dia. Simple Simple. Kenapa istimewa sangat Soleus push up ni adalah kerana ianya memberi peluang, memberi harapan kepada pesakit-pesakit kencing manis yang immobile. Maksudnya yang tak boleh bergerak dah, yang dah tak boleh nak jalan, tak boleh nak exercise, tak boleh nak brisk walking kan. Kerana sambil duduk pun anda boleh melakukan exercise ni. Dan berita baiknya ianya efektif menurut kajian awal ni. Okay. So nanti kita akan go through balik cara nak buat Soleus push up ni. Now, cara anda buat Soleus push up ni kalau ikut kajian kan, saya dedahkan dulu kajian. Ikut kajian yang dilakukan oleh University of Houston pada tahun September tahun lalu, dengan dia buat study lah untuk beberapa small study, scale study kepada beberapa pesakit, mendapati bahawa dengan melakukan Soleus push up ni antara 45 minit hingga 3 jam. Memang lama lah sebab dia kajian 45 minit hingga 3 hour buat macam ni Soleus push up. Okey, buat saja sambil duduk ni. Ini sambil duduk buat okey macam ni terus. Ni selama 45 minit sambil duduk sambil jengkit kaki. Okey, selama 40 minit mendapat kajian menunjukkan 52% improvement pada blood sugar. Pada kadar gula dalam darah. 52%. Berbanding apa? Berbanding membuat
exercise yang heavy exercise seperti berjalan, running kan, atau swimming, 52% lebih efektif. Dan ikut kajian awal juga more efektif daripada buat puasa IF, intermittent fasting. Tapi ini masih dalam debate lah, masih dalam kajian bukan definite, belum definite lagi. Masih boleh dipertikaikan, tapi sangat promising. Okey, dan kajian juga mendapati 60%, okey, bila buat Soleus push up ni, badan mereka yang buat push up ini, buat aktiviti ini, 60% dari sudut less requirement, insulin requirement. Jadi sel-sel badan kurang memerlukan insulin sebanyak 60%. So badan akan lebih efektif menggunakan insulin, mengeluarkan insulin untuk memasukkan gula ke dalam sel untuk diubah menjadi tenaga. Okay, so 60% improvement, less requirement of insulin, dan dia increase. Ini yang penting Dia increase oxidative metabolism. Maksudnya apa? Dia meningkatkan metabolisme pembakaran lemak dan juga gula melalui pembakaran oksigen, menggunakan oksigen. Okay, so lemak dan gula dalam badan dibakar dengan lebih efisien, dengan lebih banyak bila buat Soleus push up ini. Okey, so memang istimewanya sebab apa? Sebab otot Soleus ni dia menggunakan gabungan sumber-sumber tenaga. Dia gunakan glycogen di otot, dia gunakan glukos, gula yang ada dalam darah, dia gunakan fat atau lipid yang juga dalam darah. So dia ada banyak sumber untuk dibakar berbanding dengan otot lain. Sebab itu ianya sangat baik. Okey. So caranya begini, saya ulang balik cara untuk anda buat di rumah sambil duduk seperti biasa. Okey, duduk relax seperti biasa kan. Dan kaki anda, kedua-dua kaki kena jejak pada permukaan lantai. Okey, lantai. Kaki kanan, kaki kiri. Okey, kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Okey. Dan anda perlu angkat tumit anda. Okey. Secara berterusan. Kan? 1 2 1 2 1 2 1 2. So anda nak buat serentak dua kaki pun boleh. Contoh kan, ni serentak 1 2 1 2 1 2. Kalau nak buat selang-seli 1 2 1 2 1 2. Boleh juga. Okey, so variation ni boleh. Selama mana anda perlu buat? Minimum kalau boleh 45 minit ke atas. Kalau ikut kajian dia buat sampai 3 jam. Tapi kita kalau hidup dalam dunia praktikal ni, sambil anda tengok laptop kan, tengah buat kerja, buat je lah kan, buat je. Angkat tumit anda tu, anggap seperti sedang berjalan kan, tapi anda angkat tumit anda tu sambil anda buat laptop, sambil bekerja tu kan, type apa komputer, angkat je anda punya tumit tu kan. Kadang-kadang jadikannya sebagai apa? Sebagai satu rutin, sebagai satu exercise yang anda buat di dalam office sewaktu bekerja. Kan? Kalau anda tak bekerja di rumah, kalau sukar nak bergerak, ada masalah mungkin atas wheelchair ke kan, ada masalah sakit kaki yang tak boleh nak berjalan ke, memang boleh cuba untuk buat Soleus push up ini. Okey, kerana ikut kajian ianya sangat baik, sangat mudah dan quite practical. Okey, so saya rasa malam ni anda boleh cuba buat, jadikan amalan. Okey, setiap kali anda masuk office, sewaktu bekerja, angkat saja tumit kaki anda. Okey, sambil bekerja. Dan kalau boleh dapatkan 40 minit. Barulah nanti anda akan perasan, insya-Allah akan banyak membantu. Kalau anda seorang pesakit kencing manis atau pre-diabetic, akan sangat membantu untuk mengawal kadar gula dalam darah anda. Nombor 1. Dan nombor 1, kena ingat juga bila yang apa tanda kalau anda dah menggunakan otot yang betul, iaitu otot Soleus ni. Okey, antara kunci dia kalau kita buat exercise ni dan kita betul-betul dah pakai otot yang betul, kita tak akan rasa penat, tuan-tuan dan puan. Sebab Soleus muscle ni dia memang high resistance. Dia susah nak dapat muscle fatigue. So kalau kita buat kan, angkat tumit 3-4 jam pun sebenarnya boleh tahan.
dia takkan rasa macam nak penat atau lenguh kan, atau muscle sore, otot jadi lemah, tak ada. Sebab otot ni sangat kuat. Tapi kalau tiba-tiba anda buat tu rasa macam lenguh-lenguh kan, mungkin anda dah tersalah otot. Mungkin anda dah aktifkan otot gastrocnemius. Gastrocnemius yang abang tadi tu. Kan ada dua kan? Otot soleus dan otot gastrocnemius. Tu tak apa. Anda boleh buat trial and error. Okay? Tapi cuba jadikan amalan kerana ianya sangat-sangat mudah, sangat praktikal, dan ianya tak melibatkan sebarang kos. Hanya anda punya komitmen dan anda punya semangat sahaja untuk mencuba sesuatu yang baru, dan insya-Allah ini akan bermanfaat untuk anda. Alright, so malam ni sesi ni saya akhiri dahulu. Saya harap anda dapat cuba dan saya harap anda semua dalam keadaan sihat walafiat. Kita jumpa lagi di waktu yang lain insya-Allah. Selamat malam, selamat berehat, salam sejahtera. Assalamualaikum semua ya.